Assalamualaikum dan salam sejahtera. What's up guys? So bertemu kita lagi dalam Ilmu TA Gratis. Okey, untuk topik pada minggu ini, pada kali ini macam yang dah nampak kat poster tu berkaitan dengan RSI ataupun nama dia Relative Strength Index. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang apa itu RSI dan sebagainya, right? Jomlah kita tengok sikit orang biasa ceritakan sikit sedikit je lah tentang siapa atau sejarah macam siapa yang develop RSI ini. So RSI ini dicipta oleh oleh seorang yang bernama J. Wilder Jr. Right, dan dia presentkan dia punya hasil kerja ini di dalam buku iaitu pada tahun 1978 yang bertajuk New Concepts in Technical Trading System. Okay, itu buku dia lah yang mana dia presentkan benda ni. Okay, so RSI ni dia merupakan price momentum indicator, okay, yang mana dia digunakan untuk menyelesaikan ataupun smoothing, erratic movement lah. Bila kita tengok chart kan, dia chart ni kan dia apa tu? Orang kata apa, erratic, macam very up and down kan, dan RSI ni dicipta untuk menyelesaikan benda itulah. Okay, so RSI ni okay, kita buka lah, kita buka dia punya indicator. So kita type je indicator kat sini, RSI. Okay, right. So kat bawah ni yang tuan-tuan nampak ni adalah RSI. Default dia 14 days. Okay, dia calculation dia menggunakan 14 hari. Tuan-tuan dan puan-puan boleh adjust benda ni. Tak jadi masalah. Cuma kalau makin pendek time frame yang digunakan, iaitu data yang diambil tu makin pendek, so dia punya line RSI yang warna yang ni dia akan lebih, orang kata apa, lebih sensitif lah, right? Dan dia ada perbezaan lah. Tuan-tuan bernampak contoh ini 14. So kau tukar, kata kita tukar 9. Okay, right, nampak dia ada sedikit perubahan, dia amplitude dia semakin besar. Tapi untuk pelajaran tak apa, kita guna je default 14. Okay, alright. So RSI ni dia ada satu line yang macam ni, yang warna purple ni. Okay, kalau tuan-tuan bernampak warna purple, kemudian dia ada boundaries dia. Dia ada line boundaries, iaitu dia ada 70, right, yang belah atas ni 70. Kemudian dia ada 50 tengah-tengah, right, kat tengah-tengah ni 50, dan dia ada lower boundary dia, right, line yang bawah ni kita panggil dia numbers dia lah 30. Okay, so untuk lebih jelas saya ni lah, saya tanda lah. So the first one is 70. Okay, second one is 50, dan paling bawah tu adalah 30. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan line-line tersebut? Okay, line-line tersebut ini digunakan untuk melihat sama ada market itu overbought ataupun oversold. Maksudnya kat sini overbought tu adalah market dah terlebih membeli, right? Keadaan dah tepu, orang membeli dah terlampau banyak, terlampau ramai. Itu kita panggil overbought. Oversold pula adalah keadaan bila mana market terlalu menjual, right? Menjual, keadaan tepu menjual, dalam bentuk menjual. Orang banyak sangat menjual. So dia dipanggil oversold. Okay. So yang 50 ini, okay, 50 ini dia adalah satu garisan tengah lah, macam natural lah, natural line. Tapi jadi kita cakap sikit apa kegunaannya lah. Okay, untuk maksudnya itulah untuk 30 ke bawah, right, line 30 ke bawah kita panggil dia sebagai oversold, right, orang terlebih menjual. Okay, untuk 70 ke atas kita panggil dia sebagai overbought, right, ni adalah overbought area, right. Saya tandakan sikit, right, ini 70, right, ke atas ni adalah overbought, OB, right, kita panggil OB lah. Sini bawah adalah oversold, OS. Bolehlah macam tu. Okay, boleh tuan-tuan boleh nampak dan faham. Okay, saya besarkan sikit lah dia punya ni. Alright,
Yap, itu berkaitan dengan line yang ada apa tu yang ada di dalam RSI. Okey, saya padam dulu. Okey. So tuan-tuan dah tahu yang line 70 adalah overbought, right? Keadaan mana orang lebih membeli, oversold pula bawah 30 line, right? Bawah line 30 oversold. 50 ini adalah orang kata apa? Natural, natural line ataupun bahagian tengah dan 50 ini juga, right? Line 50 ini juga digunakan sebagai guideline support ketika mana price jatuh, okey, dan menjadi resistant, guideline as a resistant apabila price sedang menaik. Okey, itu yang point yang 50 lah, line 50. Okey, so sekarang ni apa pula kegunaan dia kan? Kita duk sembang line overbought, oversold, line tengah 50 ni. So apa pula kegunaan RSI ini? Okey. Macam saya cakap tadi, RSI ini adalah merupakan momentum indicator, price momentum indicator. So, benda pertama yang kita nak tengok dalam RSI ini, okey, adalah mencari divergence. Divergence ni apa? Divergence ni adalah satu keadaan yang orang kata apa? Bertindak melawan arus lah. Okey, sebab RSI ni dia mengukur momentum, price momentum, okey. Dan kita nak tengok, misalnya kata harga sedang naik, adakah momentum tersebut masih lagi ada? Alright, kalau momentum itu sudah tiada dan menunjukkan signal divergence, okey, bermaksud price soon akan berubah arah. Sama juga bila tengah jatuh, so kita nak tengok momentum selling ni masih ada ataupun dah tak ada dan menunjukkan momentum membeli. So kita panggil dia divergence lah, bullish divergence. Okay, so bila dah ada itu indicate signal yang price akan berubah arah. Itu yang pertama. So kita go pada point yang pertama. Macam mana kita nak tahu divergence ini? So divergence ada dua, iaitu bullish divergence dan juga bearish divergence. So bearish divergence apabila price naik tapi RSI menunjukkan keadaan yang menurun. Yang sebaliknya. Okay. Bullish divergence pula adalah keadaan di mana price sedang menurun. Tetapi RSI dah menunjukkan momentum untuk menaik ke atas. So, ada potential untuk price tu naik ke atas. So, jom kita lihat. Sebagai contoh, ini contoh. Ini contoh saja chart yang saya gunakan Twitter. Kita semua aktif kat Twitter, betul? So, Twitter. Alright. So, macam mana kita nak tengok? Right? Macam mana kita nak tengok dia adalah apa ni orang kata divergence. Okay, ingat bila saya kata berubah arah itu tidak semestinya daripada uptrend terus menjadi downtrend ataupun harga naik terus jadi turun. Tak, kena faham apabila berubah arah bermaksud boleh jadi dia turun dan membuat sideways, dan buat mendatar. Okay, so itu yang kita nak lihat. Yang pertamanya adalah kalau contoh kat sini adalah kita tengok contoh kat sini saya nampak ada bearish divergence sedikit. Okey, macam mana saya identify? Okey, first kita ingat bearish divergence ketika keadaan harga naik. So harga naik. So kita tengok kat sini. Alright. Harga naik ke atas. Okey, dan dia buat satu puncak Dia buat satu puncak yang pertama, kemudian dia drop dan dia naik balik ke atas dan dia buat puncak yang kedua. Okey, nampak So saya besarkan. Okey. Tetapi apa yang kita dapat lihat dekat RSI, dia menunjukkan satu benda yang sebaliknya. Okey. Kalau kita tengok sini, ini adalah puncak dia. Kalau tengok RSI, ini adalah puncak dia. Right? So ini adalah puncak yang pertama. Dan kalau kita tengok harga naik ke atas, tetapi RSI membuat puncak kedua yang lebih rendah. Dan dia masih berada di dalam kawasan overbought. Right? Nampak dia masih berada di kawasan overbought, iaitu di 70 ke atas lah. Okay. So ini yang kita panggil sebagai
swing failure, swing failure. Maksudnya top failure swing, top failure swing. Maksudnya harga naik ke atas, right, membuat puncak yang makin meninggi, tetapi right, RSI pula dia menunjukkan sebaliknya. So nampak tak apa yang jadi dekat price? Lepas itu price drop dan membuat sideways. Basically drop lagi ke bawah. Okay, nampak dan RSI pun terus drop lah ke bawah. Okay, faham So benda ni kita gunakan, kita boleh spot lah. Bila kita nampak macam ni, oh kita tahu takkan nak beli kan. Maksudnya dekat sini orang dah overbought dan dah ada menunjukkan momentum kenaikan tu sudah tiada. Right? So sebagai trader, kita boleh jadikannya sebagai signal yang mana kalau kita belum ada lagi saham ini, kita tidak akan membeli saham inilah sebab kita tahu momentum dia dah drop. Itu yang kita panggilnya sebagai bullish, sebagai bearish divergence, okay, dan juga top failure swing. Top sebab dia dekat top dia failure. Dia tak berjaya lah. Maksudnya kat sini price naik tapi dan dia buat divergence dengan RSI. RSI menunjukkan menurun, puncak yang menurun. Itu bearish divergence. Okay. Now sekarang kita nak cari pula contoh. Contoh untuk bullish bullish divergence. Jap, kita cari dulu. Right. Ni saya tengok. Saya baru nak cari ni sebenarnya, minta maaf. Tak apa, kita cari je. Tak ada masalah. Okey. Sekejap ada tak ada? Okey, mungkin ada kat sini. Saya besarkan dulu chartnya supaya lebih jelas. Okey, nampak. Alright. Okey, so dekat sini. Okey, nampak bearish bullish divergence, first price drop. Okey. Kemudian dia buat satu support kat sini. Okey. Naik dan dia drop balik. Dia drop below point swing yang apa? Yang sebelum ni kat sini kan, dia below kan. Low point dia lebih rendah daripada sini. Tetapi apa yang kita dapat lihat, right? Dekat RSI. Okay, this is the first low yang dia buat. Okay, yang ni dia naik, the drop still right. Dan the drop ini nampak tak? Dia masih di bawah 30. Okay, dia masih di bawah 30. Tetapi dia dah membuat lower high. Okay, lower high. Lower high. Nampak tak? Dia dah buat kenaikan. Momentum tu dia tak menunjuk momentum menjual. Sekarang ni dia dah menunjuk pada momentum membeli. Tapi price still drop. Okay, itu yang kita panggil sebagai bullish divergence. Bullish divergence maksudnya apabila price buat new low, right? Tetapi RSI membuat new higher low, itu menunjukkan tanda-tanda yang harga akan naik lah. Okay, harga akan naik. So itu signal-signal awal yang antara signal yang boleh kita gunakan sebelum kita membuat pembelian lah. Kita buat trading plan kan. Kita nampak ada bullish divergence. So kita mungkin boleh standby on sorry. Minta maaf. Batuk sikit. So kita boleh buat standby untuk pembelian. Alright. Faham Itu kegunaan RSI yang pertama. Alright. Mencari momentum dengan divergence. Okay. Alright. So itu yang pertama. Yang keduanya adalah RSI ini juga digunakan untuk mencari peluang membeli. Alright. Membeli dan juga menjual. Buy and sell. Okay. Macam mana menggunakan RSI sebagai point of buying and sell? Okay. So, dia ada dua cara lah.
Ada dua cara. Cara yang pertama adalah ni untuk buy dahulu. Okay, untuk buy kita akan tengok apabila price itu sudah berjaya, right, sudah berjaya melepasi line 30. So dia masuk bawah ataupun dia touch dan kemudian dia keluar. Okay, dia rebound, dia keluar dan dia rebound balik ke dalam, dia rebound ke bawah balik, right, dan dia kemudian dia keluar semula daripada line 30. Itu adalah tempat mana kita ada orang menggunakannya sebagai buy signal. Okay, so kat situ ada buy signal. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya adalah, okay, yang keduanya adalah bila mana line RSI ini, okay, line RSI ini memecahkan line 50 dia. Contoh macam kat sini. Okay, so dekat sini adalah dia boleh beli. Okay, alright, faham Itu membeli. Yang pertama apabila dia keluar saja daripada line 30, dia retrace, right, dia retrace dan dia keluar balik, itulah point yang kita akan belilah. Ada orang guna cara ini, beli kat sini. Okay, satu lagi cara untuk beli apabila price itu cross 50 dia lah. Macam ni kat sini kan, dia cross. So itu adalah tempat membeli. Okey, itu yang pertama untuk membeli. Yang untuk menjual pula apabila price itu sudah sampai ataupun menghampiri 70 overbought area dan dia keluar. Dia sama ada dia sampai, dia tak dapat masuk dekat 70 tu, dia turun ke bawah, ataupun apabila dia dah masuk ke dalam overbought area dan dia keluar semula. Contoh macam ni lah. Okay, nampak tak? A few times RSI ini try to masuk dalam overbought area tapi tak berjaya kat sini kan. So nampak tak price lepas itu dia ubah arah lah. So itu tanda-tanda untuk kita menjual. Boleh juga kita jadikan dia sebagai divergence, sebagai divergence. Kita cari divergence sebagai point of sell. Sebab kalau tengok dekat sini, nampak tak? Harga membuat kenaikan, right? Harga membuat new high, tetapi RSI membuat lower high. Nampak? Itu adalah tanda-tanda signal sell jugalah. Okay? So apabila nampak macam ni, so kita boleh standby untuk sell. Okay? Itu yang pertama. Yang keduanya, ya itu yang 70, iaitu contoh yang bila dia menghampiri. Contoh yang kedua apabila dia masuk ke overbought area, nampak dia masuk ke overbought area, right? Dan dia masuk, okay, dia keluar, dia masuk, dia keluar balik. Itu yang kita gunakan point tu sebagai untuk sell. So dekat sini lah, kan kita gap down lah. Mungkin kita beli kat sini, right? Kita mungkin beli kat sini, so kita dah boleh jual kat sini. Tu satu cara dia. Okay, untuk sell. Yang itu yang point yang pertama lah, macam mana kita gunakan sebagai point of buy and sell. Okay. Yang seterusnya, point yang kedua yang ada juga trader guna adalah dengan melukis trend line. Okay, yang dengan melukis trend line dekat dia punya RSI. Contohnya macam ni. Right? Dia cari point tu, dia gabung ya. Okay. Alright. Sorry, yang ni tak berapa nak cantik lah. Kita cari yang lain. Saya cari yang lain. Sebab itu dia terlalu panjang. Okay. Yang cara kedua ni, dia more like sebenarnya RSI ini dia lebih efisien digunakan ketika market non-trending. Apa tu market non-trending? Market non-trending ni adalah market sideways lah sebenarnya. Itu paling efisien. Right? Paling efisien kalau tengok dekat sini, alright. Dekat sini adalah market sideways lah. So dia adalah paling efisien digunakan untuk
RSI, bila market trending dia tidak berapa sesuai lah, sebab dia akan tetap berada di kawasan, kalau harga tu tengah naik dia akan berada dekat area 50 ke atas, 70 50 ke atas, overbought area. Okay, sedangkan kalau kita gunakan RSI untuk point buy and sell, kita tak belilah lah sebab dia overbought kan. Right? Untuk market trending tak berapa sesuai, tak begitu efisien. Tapi untuk contoh yang ini, contoh yang buat lukis trend line, jap saya cari. Ada tak? Dekat sini. Okay. Kat sini ada kot rasanya. Okay. Alright, sinilah. Okay. Okay. Lepas tu, lukiskan sini. Dia punya downtrend line dia. Okay. So, RSI dia dah memberi signal buy. Okay, signal buy signal buy kat sini lah. A bit early daripada trend line ini, daripada trend line price. Okay, so kat sini RSI dah membuat satu signal, right? Okay, dan kemudian barulah price, okay, breakout dia punya downtrend line. Okay, so tapi ini adalah satu cara lain lah. Okay, mari kita tengok ada contoh-contoh lain tak yang kita boleh, right, yang kita boleh gunakan. Mungkin kat sini. Okay. So RSI memberi point of buy kat sini. Okay. Lebih lewat lah. Okay. So dia beri point a bit earlier. Okay. Ataupun kalau you guys tarik downtrend line yang lebih short, kat sini lah kalau guna trend line. Tapi kalau guna RSI, dia bagi kat entry dekat sini, dekat 20 Mei. So buy kat sini 20 Mei mana tadi? Sini. So yep, you already have like 29% upward lah profit. Okay, sama juga RSI ni juga boleh digunakan sebagai point of sell, gunakan trend line. Okay, ni gabung sini kita gabungkan. So dia dah bagi signal sell kat sini dah sebenarnya. Alright, dekat sini dia dah bagi signal sell. Sini. Dekat area, dekat mana? Dekat sini kan. So dia dah bagi early signal lah untuk sell. You guys beli kat sini kan. Contoh, ni contoh yang you guys beli kat sini. Sudah ada signal, dah ada you guys lukis trend line, dah cross trend line ni, uptrend line dekat RSI. So boleh jadikan ini sebagai selling signal. Tak jadi masalah. Alright. So itulah penggunaan RSI. Right, you guys boleh bermain dengan dia punya default line kat sini, sama ada nak makin cepat atau makin lambat. Okay, sebab setiap saham ini dia punya VL dia berbeza-beza. So mungkin ada stok yang dia punya kepatuhan dengan indikator tu mungkin length dia 14. Mungkin yang satu stok lain 9. Kan, dan benda ni kena buat kajian lah. Kita kena observe lah benda ni. Dan kalau you guys boleh buat coding sebagainya untuk backtest strategi RSI kan, boleh try. Kalau you guys have winning rate like more than 60% menggunakan strategi RSI itu, memang secara general dia macam inilah, kita boleh guna cross buat trend line, ataupun ada cross cross 30 dan 50 sebagainya, 70 untuk sell sebagainya, right? But maybe length yang digunakan tu berbeza, dan apabila you guys cuba buat backtest menggunakan length yang tersebut dekat banyak stok, so maybe you guys boleh nampak dia punya pattern. Kalau okay, winning rate 60% above,
then maybe you guys boleh implement benda tu sebagai you guys punya trading strategies. Okay, alright. So saya kira sampai situ saja untuk sharing ilmu TA gratis. Dan saya mohon pada tuan-tuan dan puan yang menonton video ini, minta mohon tuan-tuan dan puan share, like, subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel ini, dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain, supaya mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang saya share inilah, insya-Allah. So sampai di situ sahaja. Okey. Okey. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jaga kita, insya-Allah. Terima kasih.